Tuan-tuan yang mulia, lebih kurang 1000 tahun lebih selepas zaman Isa alaihi salatu wassalam, ada satu kawasan dataran tanah tinggi yang penuh dengan padang pasir, bukit-bukit dan tanah kering kotor. Tak ada tanaman kecuali pokok tamar, limau manis dan sikit-sikit kebun anggur. Manusia pada zaman itu tidak ada kemajuan, tidak ada tamadun, cara pergaulan yang betul. Mereka berpuak-puak, berkaum-kaum, bertumpuk-tumpuk. Yang mana di antara satu sama lain, mereka sedia berperang, sedia berbalah, sedia bergaduh. Dengan hanya asbab untuk satu kaum lagi pergi makan air telaga, untuk air telaga satu kaum. Maka dua kaum ini boleh pergi sampai ratus-ratus tahun. Mereka hidup dengan tidak ada hukum, hidup sesuka hati. Boleh taruh atau berjudi dengan ambil orang hamil, orang perut besar sebagai alat. Dan untuk keputusan siapa ni, mereka sanggup belah perut orang hamil, orang perut besar untuk tengok laki-laki ke wanita anak dalam perut. Bila benar dalam peperangan atau pertempuran, mereka akan belah kepala gulawai, berotak makan dengan arak. Masa tu ada kemajuan Rom dan Persia yang dok gila takluk kawasan dataran tanah tinggi. Bila Rom maju, tanda molek, duit banyak. Rom akan pukul orang-orang dia dan serang dan takluk kawasan tu. Tapi satu tempat yang dibiarkan mana kata tak ambil, tak takluk, tak jajah, iaitu kawasan Hijaz. Kerana untuk beki orang tempat teh atau orang situ, mereka kena guna tentera yang banyak untuk jaga. Dan kalau kita untuk jaga kawasan itu kena guna duit banyak. Maka tuan-tuan yang mulia, bila Rom masuk mari ke kawasan itu, Rom akan tinggal kawasan itu dengan tidak jajah. Rom tak baik. Ataupun bila satu kuasa lagi iaitu Persia, kaya, ada duit, ada kemajuan, mereka akan kumpul harta kekayaan dan kumpul tentera sebagai kawasan dataran tanah tinggi. Juga Hijaz dibiarkan tak sih. Kerana untuk bagi orang kawasan itu, kalau guna tentera kena guna banyak. Kalau guna duit kena guna banyak. Oleh itu setiap masa bila demo ni benar, Hijaz dibiar tak sih. Oleh kerana kedasar kehidupan yang ada dalam kawasan Hijaz. Oleh kerana kawasan Hijaz penuh dengan orang-orang yang tidak ada agama. Tuan-tuan yang mulia, pada tahun tu juga, tahun gajah, bila Rom serang dan jajah Yaman, Rom latih seorang gubernur iaitu Abraha. Dan tuan-tuan yang mulia, tahun yang mana Abraha serang, maka tahun tu lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam orang-orang yang tak pakar, orang-orang yang susah untuk nak pimpin, susah untuk nak bagi pengajaran. Orang mengaji, ada ilmu Taurat dan Injil, tapi mereka tak amal dalam kehidupan mereka hingga digelar zaman jahiliah. Zaman yang kecil agama saja tapi tak ada amal. Mereka besarkan patung-patung dan syair, besarkan kata-kata ataupun patah kata ataupun logo. Pada masa tu tuan-tuan, siapa ada duit banyak, ada kekuatan, mereka akan menguasai orang-orang ramai. Orang yang ada kekuatan walaupun tidak ada agama, orang yang ada kekuatan walaupun tidak ada kehidupan yang betul, dilatih, dipilih sebagai ketua. Maka dengan sebab tu tuan-tuan, dalam situ penuh dengan kezaliman. Kerajaan tak sanggup nak ambil, kerajaan tak sanggup nak baiki. Tapi dengan takdir Allah SWT datang dan lahirnya seorang pemimpin, iaitu Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi beranak ataupun lahir dalam suasana yang begitu dahsyat sekali. Supaya sepahau padi tumbuh dalam benda yang penuh dengan seluk hitam, keliling dengan macam-macam duri ataupun pau kemih, pupuk. Tapi subur besarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak yatim, tidak ada harta. Kata ahli sejarah, bila masa masa bapanya meninggal dunia, hanya 5 ekor unta, beberapa ekor kambing dan
seorang hamba nama Ummu Aiman. Itu peninggalan ayah dia kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ayah tak ada, harta tak ada. Dan hak pelik sekali tuan-tuan, Allah SWT jadikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai ummiyun atau ummi. Tulis pun tak boleh, baca pun tak reti. Tak ada siapa tahu, tak ada siapa reti ataupun faham hikmah yang Allah SWT jadikan atas kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hatta tempat orang yang teruk sekali, tapi asbab di keliling dia tak ada, kuasa pun tak ada, tentera ataupun senjata pun tak ada, kekuatan ekonomi pun tak ada, dan dia sendiri pun yatim, dan lagi tulis tak boleh, baca tak boleh. Padahal Allah SWT ada rancangan, ada program untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiki umat kawasan itu, islah umat kawasan itu, dan bawa umat kawasan itu kepada cara hidup yang diredai oleh Allah SWT. Tuan-tuan yang mulia, kerja berat sekali untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerja yang paling sulit sekali. Kerja yang paling kata beratlah bebannya yang dipikul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila dewasa, bila Nabi umur banyak, Nabi mulai buat kerja apa yang diamanahkan oleh Allah SWT, iaitu dakwah ilallah, mengajak, menyeru serta menunjuk akhlak budi pekerti, perangai yang elok, comel kepada orang-orang kawasan itu. Maka tuan-tuan tak apply lah. Banyak orang-orang bangun menetai Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak orang-orang bangun lawan, macam-macam tuduhan dilempar ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam-macam perkataan yang kotor-kotor diberi pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga boleh kata sepanjang masa Nabi kita hidup dengan air mata. Sehingga boleh katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada masa untuk dapat kelazatan dan kemewahan hidup. Dipegang, dilotah, sekat jalan. Kadang bila Nabi semaya, kau celah-celah batu, mereka ambil perut utah, tak belah lagi. Ditindih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang mulia, oleh kerana itulah Nabi pernah bersabda, jika hipung segala kesusahan para anbiya atau nabi-nabi, tak sebelah, semua nabi tak sebelah, dan apa kesusahan yang aku menghadapi, maka aku lah berat sekali. Tubuh sore tak ada puak, harta pun tak ada. Dan hak menetai Nabi ni banyak ke waris-waris, kaum kerabat, orang dekat-dekat ataupun saing-saing. Kau tambah sedih lagi, supaya kita beli barang, kalau orang hak tak kenal tipu kita, barang persu atau barang asli, barang dalam negeri atau barang luar negeri, kita tak ada sedih mana. Tapi kalau saya ada makan nasi sekali, tidur sekali, berjalan sekali, mengaji sekali, tipu kita, maka puluh-puluh tahun duk lekat lagi lah hati. Begitulah keadaan perasaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Saya rapik orang kenal, kaum kerabat tulah. Dan lebih-lebih lagi tuan-tuan, orang yang mengaku kata Nabi ini Al-Amin. Orang yang percaya ke Nabi sama-sama dah. Dia ni percaya ke Nabi sama-sama dah. Ikut Nabi royak agapo. Tapi ajaib atau pelik bila Nabi royak tentang kebesaran Allah SWT, maka bangun pakat menetai. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, gila, sihir, ahli pesona, iaitu ahli menipu. Nabi orang gila, Nabi orang sihir, Nabi ini ahli menipu. Dan ada setengah kata Nabi tak umah tu. Tuan-tuan yang mulia, puak kita hak wak dakwah ni kena berlaku dah. Kata jahil demo, yang kata susah demo, yang kata balik ayat lah. Tapi kalau dia kata kita jahil, bahawa molek kita tak mengaji. Kalau dia kata kita peling, kita okey orang molek berlaku. Dia dakwah tubik dalam panggung ewok, tubik dalam panggung roya, tubik dalam kebun getah, tubik dalam kebun dokang. Sejik tak biasa pergi sekali-sekali hari Jumaat. Raya pakat orang kereta berjalan, ibadat tak padu. Dia kata gila, dia kata susah, dia kata serang. Bermolek baru. Tapi bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, daripada kecil lagi, Nabi tak usah bahang walaupun sepatah. Daripada kecil lagi, tak biasa ada manusia seorang pun sakit hati dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Daripada kecil lagi, tak biasa buat wipi pun hati. Tapi hari ini bila Nabi jalankan usaha dakwah, semua perkataan yang teruk-teruk, yang sakit-sakit dilempar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah tuan-tuan orang panggil tekannya perasaan yang tak dapat kita bayarkan. Nak nampak kata sekadar mana kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tapi oleh kerana keyakinan atas usaha yang yang diperintah oleh Allah SWT, keyakinan atas usaha yang disuruh oleh Allah SWT, dan janji Allah Ta'ala bersama, maka satu saat pun tak pernah Nabi rasa mandak, Nabi rasa kecil hati, Nabi rasa putus asa. Tak pernah. Keluar pada rumah dengan pakaian yang cuci, ke rumah dengan penuh kekotoran. Ada tahaik lah, ada najis lah, kadang setengah pada setengah. Mereka simbol dengan air kecing, hak duk sipai yak semalam lagi. Air kecing ni tuan-tuan, kita kecing 2 jam je. Kalau kita paling belakang duk tak perak situ. Bukan haring saja, bahkan busuk. Tengok tuan-tuan tempat jambil dengan tempat kecing, busuk tak serupa. Jambil dia kita qada hajat besar, busuk tak lama, tapi kecing ni tuan-tuan sampai bertahun-tahun aja beripun molek, dia tak habis. Sehingga Zainab radhiyallahu ta'ala anak Nabi sallallahu alaihi wasallam bila tengok keadaan Rasulullah, maka dia menangis. Sehingga dia tanya, ayah apakah kerja ayah? Siapa tangan ni lagu keluar dengan bersih, kelik dengan cemas. Bukan sehari, pakai HP setiap hari. Kadang bukan cemas saja, klik penuh dengan luka-luka. Rebak duri demo, nyepai kaum demo, nyetahai kaca ke batas. Sebagai jawapan Nabi kita bersabda kepada Zainab, wahai Zainab, ayah kamu dihantar untuk satu kalimah, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang terima kalimah ini, mereka akan mulia oleh Allah SWT di dunia dan di akhirat. Hidup dunia dengan berkat, akhirat mereka akan selamat. Oleh itu aku mesti usaha supaya setiap orang boleh ucap kalimah ni. Kesedihan berpanjangnya, risau berpanjangnya, hingga bila Nabi tengok mayat Yahudi usung lalu ke dapat ni, Nabi SAW kita teriak. Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, tidakkah itu mayat Yahudi? Tidakkah orang itu orang Yahudi? Apa sebab kamu sedih? Maka Nabi kata, oleh kerana kita terlewat, maka seorang pula mati dengan tak ada kalimah. Jadi tuan-tuan yang mulia, bukan 4 bulan, bukan 40 hari, bukan 3 hari, bukan 13 tahun. 13 tahun berterus. Tapi agak gembira sikit, ada apa ni, agak panggil ada kekuatan sikit bila sang yang dikasihi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sekali sama, bila isteri yang dicintai, yang banyak kurban, yang banyak kasih sayang, yang pahal kehidupan Nabi, yang pahal tujuan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu Khadijatul Kubra, seorang janda yang tua, kaya, tapi bila kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua harta curah kepada Nabi, semua perasaan curah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi rasa tidak ada seorang wanita yang sanggup supaya Siti Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Kalau Nabi kelik letih, dia suruh tidur di bawah. Kalau Nabi sejuk, dia selimut dan dia dakat. Bila Nabi menangis, dia pun menangis. Jadi tuan-tuan yang mulia, sahabat itu seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang isteri-isteri lain pakat cemburu belaka, iaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Padahal tuai tak ada lagi bilik tidur, tuai tak ada lagi rumah, tapi tuai ada lagi kubur. Isteri-isteri yang hidup ni pakat cemburu kepada Siti Khadijah, padahal dia lagi kubur. Atau ini pengerbannya. Dan lagi ada sepupu lagi, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dan tuan-tuan, Allah SWT tambah semangat, tambah kegembiraan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan terima doa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila datangnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, seorang orang debe dalam Mekah, orang yang banyak orang gerung, sehingga gelar Abu Habshin, bapa Rima, diberi kepada Umar Faruq radhiyallahu anhu. Setiap orang panggil dia Abu Habshin. Budak gerung dengan dia, orang tua gerung dengan dia, siapa pun gerung dengan dia. Bila dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan bersedia untuk masuk Islam, bila yang megah itu tempat mereka duk bersorak dan muzakarah, semua sahabat tu pergi pintu dengan pedai yang terhunus, dan pakat berebut mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya ni nak catah tekak Abu Habshin ni.
bapak rima ni. Di padang mata sangat ni. Mari duk katak pintu ke, duk bersorak ke, duk berzakarah. Sayyidina Ali awal sekali sapa pintu dengan pedai yang cabut pada sarung siap-siap. Maka Nabi dengan tenang, Nabi kata, duduklah kamu semua. Hari ini berita gembira, bukan berita kesedihan tak. Sahabat semua pakat duduk. Dan seorang sahabat pergi buka pintu. Di tengah-tengah pintu berdirinya seorang pemuda yang sangat hebat kehidupan. Tak biasa takut siapa. Dan jujur akhlak dia. Walaupun kasar, tapi dia nak pada benda hak. Dia nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia katakan, "Ya Muhammad, aku datang untuk masuk Islam." Maka dengan tidak pakat, tak biasa pakat lagi, tak biasa berjanji lagi, sahabat terkeluar pada mulut takbir sampai 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali, semua sahabat lah bilik. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Umar, aku berdoa kepada Allah SWT, wahai Allah, kuatkanlah Islam dengan engkau pilih salah seorang daripada 2 Umar. Satu Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang kedua Umar Ibn Hisham. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu gelar Abu Habshin, dan Umar Ibn Hisham gelar Abu Jahal." Maka Umar, kata Nabi, nampaknya Allah Ta'ala pilih kamu. Jadi tuan-tuan yang mulia, bagi adalah kekuatan sikit kepada Islam. Umar istihar semaya di depan Baitullah. Umar kata, pada hari ini seterusnya kami akan semaya sini. Dan siapa ingin nak bagi anak jadi yatim, isteri jadi bujang, dipersilakan jumpa dengan aku di luar pada Masjid Haram. Jadi tuan-tuan agak gerak sikit kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam, agak kembali sikit kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang gerung pada Sayyidina Umar. Tuan-tuan yang mulia, masa yang singkat 13 tahun, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya dapat bentuk beberapa orang sahabat yang soleh, sahabat yang abid, sahabat yang da'i, takwa, imannya kukuh seperti gunung, akhlaknya sempurna, hatinya luah, tak ada pernah tengok pada orang dan untuk cari untung dan laba. Tengok pada orang hanya nak bui, tak kira makan ke, pakaian ke, tempat duduk ke, pertolongan ke. Dan nak besar sekali, matlamat mereka nak heret semua umat kepada kejayaan yang sejati, iaitu kejayaan yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perintah Allah SWT dan sunnah kekasih mereka, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya bilik yang gelap, tapi saat ini datang cahaya. Supaya bilik yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan debu, habuk, tapi sekarang ada dah cahaya masuk. Orang-orang mulai tukar kehidupan. Ada satu lemah di agak jauh sikit pada luar Mekah, nama Hujun. Situ ada satu perigi, satu kolek air yang besar. Setiap kabilah mereka lalu kat tu, setiap kabilah mereka lalu kat tu. Dan setiap kali beristirahat situ, ada kalanya kena sambung. Kalau orang hak mari tu sikit, kalah, maka mereka disambung, dirapah semua harta kekayaan, semua harta perniagaan. Sehingga sampai situ boleh lihat hanya tubuh, tapi tidak ambil senang hati, tak boleh. Nak jaga, nak beringat. Datanglah satu kabilah pada zaman, mari situ. Kabilahnya kecil, tak ada banyak bilangnya, tapi harta perniagaan dia banyak. Bila sampai situ mereka mesti tawakal. Kalau benar kita dengan puak menyambung, maka selamat kita. Kalau kita dengan puak menyambung, maka mati ataupun habislah harta kita. Tapi bila duduk situ, bila istirahat situ, datanglah beberapa orang laki-laki, tapi di tubuhnya tak ada senjata, tak ada pedang. Datang dengan makan ni, datang dengan halwa, benda-benda manis dan buah-buah. Bagi timur kedatangan kabilah mereka. Hingga kabilah katanya, tidakkah sini tempat menyambung? Tidakkah sini tempat ada rapah harta ya, dengan zalim? Maka jawab laki-laki itu, betul, tapi itu dulu. Betul, hak merayak, tapi ini benar dulu. Sekarang dia kata telah datang kepada kami cahaya hidup yang sempurna yang dibawa oleh sang kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kami tak zina lagi, kami tak minum kami tak zina lagi, kami tak zalim lagi. Kami tak rapah dah harta orang. Kami tak buat nyanya dah kau orang. Kami telah dapat cahaya hidup yang sempurna. Yang mana bila kami tukar cahaya hidup mari sini, maka tenanglah jiwa kami, senanglah kehidupan kami. Perasaan persaudaraan mulai wujud dalam kehidupan kami. Perasaan kasih sayang mulai wujud dalam kehidupan kami.
Puasa estru madu. Habis daripada kehidupan kami. Tenailah, makanlah, minumlah, rehatlah. Dan selamatlah harta kamu semua. Jadi tuan-tuan yang mulia, apabila itu pun jadi seolah kata rasa pelik. Apakah cara hidup? Apakah cahaya yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi tuan-tuan yang mulia, di masa 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, capur-capur lebih kurang 23 tahun, kasar-kasar. Nabi jaya dapat bentuk satu kumpulan umat yang satu fikir, satu maksud, satu tujuan dalam kehidupan mereka. Fikirnya satu, maksudnya satu, tujuannya satu. Maka tuan-tuan, setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berjaya bentuk umat yang sempurna, yang dikatakan tidak ada imam orang biasa nak sama dengan imam walaupun seorang sahabat. Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sahabat Nabi hak lekeh sekali, hak doa sekali, lebih mulia pada semua orang. Ada kala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa benci kepada Abu Bakar, maka dia benci kat aku. Siapa benci kat aku, maka dia tak lepas pada azab Allah SWT. Jaga-jagalah perkataan kamu bila kecek atau bertutur sahabat aku. Kerana hutan yang lekat pada pengorbanan sahabat, tak nak siapa boleh bayar. Tuan-tuan yang mulia, bila jemaah ni paling muka ke negeri mana, maka negeri itu Allah Ta'ala akan bagi hidayah. Bila jemaah mereka hinjak di bumi mana, bumi itu akan dapat berkat dan rahmat. Bila mereka bersaing dengan siapa, orang itu akan dapat tengok cara hidup yang betul. Sehingga bila mereka pergi tempat mana-mana, tak kena royak, tak kena berita kepada orang tempat dia kata aku ni Islam, aku ni pengikut Muhammad, aku ni hamba Allah SWT, tak payah. Bila orang tengok saja sahabat berjalan, sahabat makan, sahabat tidur, sahabat kecek, dalam pergaulan sahabat, dengan sendiri mereka tahu kata ini adalah pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya mulia, budi pekertinya comel, kehidupannya jujur, hatinya luah, sentiasa berlemah lembut di antara satu sama lain, tolong menolong, sanggup berak, sanggup lapar untuk maksud dan tujuan hidup, sanggup tak batu perut, sanggup berlapar pada bulan-bulan. Dan sehidup Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah sahabat makan siapa 2 kali makan dalam satu hari. Aisyah radhiyallahu anha berkata, selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bid'ah pertama yang berlaku dalam Islam iaitu sahabat mulai ada orang makan 2 kali sehari. Itu bid'ah pertama dalam Islam. Bila wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat mula ada juga orang makan 2 kali dalam satu hari. Sebelum ni tak ada. 2 hari sekali, 3 hari sekali, kadang 2 bulan dapur tak berasa. Makan watamang asjuk. Ini orang-orang hak Nabi betul. Satu hati, satu maksud, satu tujuan. Dan mereka mengaji cara ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mengaji dengan mulut, bukan mengaji dengan telinga. Tapi mereka isak ataupun resap ambil cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai cara hidup mereka, supaya dengan air tumpah tasmin, kita sapu dengan fongnam, dengan apa panggil? Dengan fongnam. Maka ya isak masuk. Mereka isak ambil kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam kehidupan mereka, supaya dengan fongnam kita sapu tasmin. Habis ke? Sebab itu mereka faham apa perasaan Nabi. Sebab itu mereka faham apa maksud hidup Nabi. Sebab itu mereka faham apa kesedihan Nabi. Sebab itu mereka faham apakah cita-cita yang boleh Nabi dapat gembira. Maka di masa yang sikap, umat yang mulia sekali dapat dibentuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang ditunjuk ajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang mulia, cara inilah kita masih jahil. Cara inilah kita masih tak erti. Cara inilah kita masih tak faham dan tak nampak. Apakah cara yang orang tulis tak boleh baca tak erti, dapat bentuk umat sampai 120,000. Kalau bentuk jadi 50% tak pelik, bentuk jadi 25% tak pelik, 10% tak pelik. Tapi ini bentuk jadi 100%. Imannya kukuh dengan Allah SWT, supaya gunung yang nak tolak pun tak terbalik. Seorang sahabat kata, kami satu kumpulan manusia yang suka ke mati supaya ngapakmu suka ke arak. Kami ni suka ke mati, berakhir ke mati, supaya ngapakmu berakhir arak gitulah. Bentuk satu umat yang mana sebagai contoh dan teladan kepada manusia yang sampai hari kiamat. Di masa sikap 23 tahun.
apakah cara, apakah tertib, apakah susunnya. Itulah hari ini kita nak belajar tuan-tuan. Sehingga hari ini 200 tahun lagi lebih orang bangun dan belajar cara kerja Nabi SAW dan tertib Nabi SAW. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu biasa berkata, sebelum Nabi wafat, Nabi tinggalkan satu tertib untuk kami. Dan jika tertib ni kami amal dalam kehidupan kami, maka kami akan beza kehidupan kami dengan kaum musyrikin, kaum kafirin, orang-orang yang tidak bertuhan kepada Allah SWT. Kami akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala dunia dan akhirat. Kami tak akan lepas belakang. Yang kata Maulana Yusuf rahmatullahi alaih, yang dimaksudkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, iaitu tertib dakwah ilallah yang ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat. Sahabat sanggup berjalan hingga tua-tua di masa yang singkat cahaya Islam tersebar ke seluruh alam. Spain dapat Islam, Afrika dapat Islam, Turki dapat Islam, Mesir dapat Islam, Yaman, Sudan dapat Islam. Hingga Islam sampai ke Aceh, ke China. Di masa yang singkat cahaya Islam cerah suti dunia. Dan kalau kita semua kumpul harta, ratus juta ke, ribu juta ke, 100,000 juta ke, juta ke, untuk bayar pengorbanan sahabat, wallah tidak ada harta boleh bayar. Mayat mereka bertabur ke suti dunia. Dan beberapa ribu orang saja yang ada di Mekah dan Madinah. Suti dunia mayat mereka bertabur. Kubur-kubur mereka sebagai paku atas bumi untuk paku wikukuh kehidupan Islam. Terdapat juga di Canton negeri China, terdapat juga di Bhopal negeri India, dapat juga di Madras, juga beberapa orang sahabat di Turki, Sudan, Yaman, Urdun. Dia kata suti dunia. Mayat-mayat mereka, kubur-kubur mereka sebagai paku ingatan, sebagai paku kepada hati-hati orang Islam. Inilah cara yang dapat Islam tegak atas dunia hingga sampai kiamat. Iaitu cara kerbai diri dan kerbai harta, kerbai masa dan kerbai perasaan untuk tunaikan hak agama. Hari ini hak isteri kita faham, hak anak kita faham, hak kedai kita faham, hak kerja dunia kita faham. Tapi berapa orang hak faham hak agama? Yang sahabat bagi 100%. Bila anak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu cerita pada Abu Bakar, ayah, masa perang Badar, ayah menyuruh atas bawah mata pedang yang 2 kali. Abu Akid nak catah tengok ayah, Abu Akid nak catah tengok ayah. Maka Abu tak ada hati nak catah tekak ayah Abu sendiri. Kata Abu Bakar, saya sekali, kalau peluang itu boleh aku sekali aku catah tekak Abu putus 2. Tuan-tuan yang mulia, untuk tunaikan hak agama, Abu Bakar sanggup kecek lah. Kalau mulia tahu pedang aku sekali, pah aku kat ada. Oleh itu tuan-tuan yang mulia, cuba perah perasaan sahabat dalam kerja agama. Cuba perah waktu baik. Bagi kita faham apakah besarnya kerja dakwah, apakah tingginya harga kerja dakwah. Tapi ini pun kata ulama, jika hipung segala pengorbanan tabi'in banding dengan pengorbanan sahabat, maka sama dengan sutih pasir halkat di kaki kuda sahabat saja. Dan hipung semua pengorbanan sahabat dan banding dengan pengorbanan yang dibagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk agama ni, maka semua pengorbanan sahabat hipung sekali sepengah putih pasir lekat di kuku kuda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama ni hidup dengan pengorbanan. Agama ni hidup dengan mujahadah, dengan bersusah payah. Tapi bila umat palai muka untuk cari kemewahan, cari harta dunia, bersukaria dengan benda-benda, bersukaria dengan kemewahan, kelazatan dunia, maka masa tu Allah SWT, na'udzubillah, Allah akan cabut kelazatan pengorbanan untuk agama keluar pada diri kita. Maka di hari ini tuan-tuan, kita boleh tengok orang sanggup hidup seni tapi agama mati. Seni rumahku, agama jadi hana ikut dia. Biku boleh pakai comel, agama nak dia hana, aku tak pada. Orang semaya ke tak semaya di sejik dia. Kapung dia nyari dah mana, tidak ada kesedihan, setitik air pun masuk dalam hati kita hari ini. Maka kehidupan infradi, kehidupan individu, kehidupan perseorangan mulai tersebar dalam masyarakat Islam.
Umur kita senang, anak kita boleh mengaji, anak kita boleh mengaji. Umur orang lain tak ada makan ni pun tak apa, tak boleh mengaji pun tak apa. Ataupun anak orang lain tergulung dalam maksiat, makan ubat kuda, mabuk, kaya, yang kena higak. Jadi satu kegembiraan untuk kita. Pada yang muka dia, koyak tak kerti sangat. Dia habis harta ni, masuk gok ni. Dia kena bunuh kita. Kak tekak dia gaji air tu. Jingpau dia gaji air tu. Tua-tua yang mereka kata, mana Ilyas? Bukan orang Islam yang sempurna. Kalau saudara kamu kena bala, kena ujian, merasa gembira dan suka hati, patut kamu kena bersedih bila saudara kamu terkeluar daripada kehidupan yang dijamin oleh Allah SWT. Patutnya kamu kena menangis bila seorang saudara kamu oleh kapung tidak berjalan atas rel yang betul. Mu kena bagikan segala pengorbanan, walaupun habis hartamu, sutik apa yang memiliki habis untuk orang seorang pun murah jang. Pasal lari pada hukum Allah, sunnah Nabi SAW, ini tanda yang tidak baik. Mereka kata dia tak akan dapat kejayaan dunia dan akhirat. Hari ini tuan-tuan kita buat kerja dengan tertib ke dengan perasaan? Hari ini kita buat kerja dengan kesedihan ke? Dengan apa yang kita berjalan kerja? Hari ini mulut kita kecek hak akhirat, tapi mata kita dah jeling ke dunia. Hari ini kita kecek hak pengorbanan, tapi orang lain korban untuk kita. Kecik hak ikram, nak orang lain ikram kita, bukan kita nak ikram orang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamat kita daripada kejahilan yang amat dahsyat ni, tuan-tuan. Amin. Sebenarnya tuan-tuan, kita adalah kesesatan. Kita sesak. Kita tak temu jalan. Temudah kita tak segi jalan lagi. Nampak dah tapi tak segi lagi. Kan keyakinan atas kerja kita tak ada. Sanggup tuan modal dengan dunia sampai juta-juta, 10 juta, 20 juta, 30 juta. Gada tanah tak apa, gada benda tak apa untuk tuan modal atas dunia. Tapi siapa berani kata untuk tuan modal kepada kerja agama Allah SWT. Yang mana balasannya sekuat-kuat 700 ribu. Bantalkan syai'un lillah, siapa tinggal sesuatu kerana Allah. Habiskan harta ke, habiskan masa kerana Allah, Allah Ta'ala akan balas lebih baik pada tu lagi. Sahabat sanggup, dirinya lapar, asalkan tetamu yang nak belajar kerja agama boleh belajar. Sanggup rembuh pita, matikan pita dalam rumah. Tetamu boleh makan roti. Padahal roti ni untuk anak dia, untuk isteri dia dan untuk dia sendiri. Bukan ayah saja buat pengorbanan, isteri pun buat pengorbanan, anak yang kecil tak kerti apa sekarang lagi, mereka pun hajar buat pengorbanan untuk agama Allah Ta'ala. Sahabat lari anak dia minta dengan orang lain, tapi sahabat hajar anak dia bui pada orang lain. Sahabat lari bini dia berminta-minta pada orang lain, tapi sahabat hajar bini dia korban untuk orang lain. Dia kata mana Yusuf, kamu bukan dilahirkan untuk diri kamu. Kamu bukan dilahirkan untuk keluarga kamu. Kamu bukan dilahirkan untuk sempurnakan hak-hak anak isteri kamu. Tapi kamu ni ukhrijat linnas, kamu dilahirkan untuk umat. Untuk semua manusia. Hari ini diri kita pun kita tak kenal lagi. Macam mana kita nak kerja agama? Kedudukan kita pun kita tak erti lagi. Kita duduk mana? Macam mana kita nak kerja agama? Hari ini umat sanggup tipu sama sendiri. Untuk dapat hasil daripada tulai-tulai dunia. Atau secepih dunia yang kecil, sanggup tipu orang lagi. Jual pun tipu, jual makan pun tipu, jual pakaian pun tipu. Asalkan boleh hapah-hapah dunia yang tak ada harga ni. Belah agama nak mati, cah hidup Nabi tak ada harga pun tak ada apa. Ambil alasan anak isteri, ambil alasan kerja dunia, ambil alasan tubuh tak sihat sebagai dinding untuk lari kepada takaza agama. Itu tuan-tuan, kalau ada sahabat sore di kalangan kita lah ni, bakal sahabat teriak tak senyap. Tengok kehidupan isteri siapa tengok ni. Dalam kitab Syekh Qadir Jailani rahmatullah alaih, ada satu cerita bila tabi'in jumpa dengan sahabat. Sahabat tanya, apa khabar kamu? Dia kata, alhamdulillah. Apa makna alhamdulillah di sisi kamu? Dia kata, bila Allah Ta'ala lawi satu nikmat kami syukur, alhamdulillah. Ya Allah Ta'ala tak beri, kami sabar. Maka kata sahabat orang tabi'in, kalau tarat tu hanying di sisi kami. Hilap indana, hanying di sisi kami. Tapi yang tanya macam mana? Alhamdulillah di sisi kamu. Alhamdulillah di sisi kami, iaitu bila kami dapat sesuatu kebaikan, sesuatu nikmat kepada Allah Ta'ala, kami bagi kepada orang lain. Dan bila habis, kami minta kepada Allah SWT dan bagi kepada orang lain pula. Kita bukan dilahirkan untuk tunaikan hak keluarga.
Kita lahir untuk tunaikan hak anak isteri. Tapi maksud besar sekali kita dilahir untuk tunaikan hak semua manusia. Jadi kita tunaikan hak semua manusia, maka dengan sendirinya termasuk manusia itu anak dan isteri kita. Tapi kalau kita tunai hak anak isteri kita, maka tidak masuk manusia ramah. Hari ini kita berhambakan diri kita kepada anak isteri kita. Kita berhambakan diri kita pada kerja dunia kita. Kita berhambakan diri kita kepada cari makan kita, hingga kita terlupa maksud hidup yang sebenar. Maka tuan-tuan yang mulia, orang tak ada maksud hidup supaya tokoh kayu dah hanyut dalam air. Orang terlupa maksud hidup. Inilah orang sesak yang paling dahsyat sekali. Kenal Tuhan tapi tak tahu, tak kata Tuhan nak gapo di kita. Kenal Nabi tapi tak tahu kata Nabi nak suruh kita buat gapo. Maka kita sebagai anak, mak beranak, lepas tu kira orang lain hera. Bawa besar mari tak ngaku ayah dengan mak dia sebagai ibu bapa dia. Dia rasa orang merah tu mak pak dia. Mak pak teriak sana ayat atas mu anak aku, dia tak percaya. Inilah keadaan orang hari ini tuan-tuan, dia Islam tapi tak tahu kata Islam tu nak kerja ke apa. Dia mengucap dua kalimah syahadah tapi maksud kalimah tu ke apa. Dia pergi sejik semaya berjemaah tapi maksud berjemaah apa Tuhan nak. Orang semaya sama orang semaya boleh berdiri sama sendiri. Orang mucak dengan orang mucak sanggup berlaku buat fitnah sama sendiri. Kita telah jauh daripada hakikat kalimah, telah jauh daripada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka haru-haru akan timbul dalam kalangan umat, bukan negeri kita saja, bahkan seluruh alam. Sebab itu ini amanah yang besar tuan-tuan. Kerja dakwah sebagai amanah yang besar, bukan saja maksud hidup, tapi dia adalah amanah antara kita dengan Allah SWT. Ini amanah tuan-tuan. Kita tak jaga amanah dengan sama manusia pun, Nabi kata ini tanda munafik. Orang tak jaga amanah sama manusia. Janji, bohong, dia harap, terak. Ni pun Nabi kata salah satu daripada tanda munafik. Dia kecek bohong, dia janji mukir, dia harap, terak selalu. Kalau sama manusia kita tak ada amanah, telah jadi munafik. Kalau kita tak jaga amanah Allah Ta'ala, apa kita jadi tuan-tuan? Ini amanah bukan maksud hidup biasa. Kerja dakwah sebagai amanah. Inilah maksud kita nak hingok tubuh kita untuk hafiz Quran. Inilah maksud yang kita nak buka kitab dobek ke pondok-pondok. Inilah maksud tok guru tu. Maksud ustaz tu. Dia mengajar agama, dia nak faham agama. Jiwa-jiwa dan rohani ustaz-ustaz tok guru. Jiwa Islam, jiwa agama akan keluar pada hati dia bila matlamat hidup dia hanya duit dan pangkat. Madrasah-madrasah dia akan ada tangan orang lain tak letak kepala dia. Dan pusing madrasah dia ikut cara hidup yang tidak direda oleh Allah SWT. Maka madrasah dia akan keluarkan ulama-ulama yang waris syaitan untuk sebar keburukan dalam masyarakat. Subah-subah agama yang keluar pada orang. Tak ada jiwa agama. Tak ada maksud hidup. Tidak ada faedah dan manfaat kepada masyarakat. Itu tuan-tuan yang mulia kata mana. Sa'ikah rahmatullahi alaih. Kalau aku soyak tertib pelajar di hari ini, maka kamu akan kata aku munafik. Kalau aku koyak tertib hidup dalam madrasah hari ini, mu kata aku orang lawan agama. Tuan-tuan yang mulia. Sebab itu kerja dakwah adalah kerja yang kita semua nak belajar. Bagilah masa banyak ke dia. Bagilah pengorbanan yang banyak kepada dia. Bila Allah Ta'ala buka rahsia dalam kerja dakwah, maka kita akan rasa kita nak mengarung dalam lautan ilmu yang sangat luas. Bila kita turun dalam kerja dakwah, supaya kita turun dalam laut, kita akan nampak benda banyak yang tidak nampak atas muka bumi. Kau nampak. Dan kita sampai patak, maka kita akan jumpa mutiara-mutiara dan permata yang mahal yang kita tak boleh cari. Kau dengar tidak kerja Nabi SAW. Tuan-tuan yang mulai hingga orang Rom dan Persia, gelar sahabat kata, kau tak malaikat jin, tapi manusia bukan. Sahabat orang-orang keliling Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau manusia bukan cakap. Kata mereka jin. Orang po lapar tak pandai, orang po letih tak reti. Orang po putus tangan dah duk jalan lagi. Orang gapo luka habis sutih badai Nabi hajak lagi. Oleh itu tuan-tuan yang mulia, hari ini alhamdulillah syukur kepada Allah SWT. Allah Ta'ala telah pilih kita sebagai seorang yang dapat merasai nikmat kerja. Walaupun sikit-sikit. Tapi janganlah rasa oleh hati kita. Janganlah teritah oleh hati kita. Kata pengorbanan kita hari ini supaya dengan sahabat dah. Maka kita akan tertipu dengan syaitan.
Kata Mona Ilyas, apa yang kita buat hari ni hanya alif dalam kerja dakwah. Hanya alif dalam kerja. Banyak lagi huruf. Nak sampai ke hamzah banyak lagi. Hari ni kita cuma merupai orang kerja dakwah. Berhari-hari kita gapo ada, Allah Ta'ala saja tahu. Hari ini kita merupai orang hidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hakikatnya keyakinan pada sunnah berapa adalah hati kita tak tahu. Hari ini kita kecek dengan hak semaya kosong dan khodak. Ataupun kosong tawadak. Tapi sekat semaya hari ini, temu berapa kali dah semaya kosong kita. Mani hingga tidak ada sesuatu lebih mahal pada semaya. Mani hingga kita rasa dunia suti tak ada harga. Semaya so harga besar. Bila sore ulama' anak dia mati. Orang pakat pergi ziarah dia, pakat pergi mana kata tunjuk sedih dah dia. Sabarlah kamu, sabarlah kamu. Ini ujian Allah SWT yang besar sekali. Bila waris-waris anak handai mati. Bila orang keluarga meninggal dunia. Maka jawab pada dia kata anakku mati mu pakat sedih belakang setiap kapung. Tapi aku terunjuk semaya Jumaat mu tak bisa bersedih pada aku. Padahal semaya Jumaat lebih banyak harga nilai daripada mati semua anak isteri lagi. Jadi tuan-tuan yang mulia, harta kita masih rasa kata ini milik kita. Harta kita masih rasa kata milik kita. Diri kita rasa kata milik kita. Kata ulama, selagi kita rasa diri kita milik kita, harta kita milik kita, masa tu berat untuk kita buat pengorbanan. Tapi bila kita rasa kata diri kita milik Allah, diri kita ni hak Allah, dan bila diri kita hak Allah, baju pun hak Allah, rumah pun hak Allah, harta kita pun hak Allah, buat apa kita tak guna harta kita dan diri kita tu kerana Allah, pasal hak dia. Hari ini untuk tunaikan takazah diri sendiri, sanggup habis 2-3 ribu sekali, 10 ribu sekali, 20 ribu sekali, 100 ribu pun tak apa. Tapi untuk takazah agama, belanja yang kecil kita bagi pada takazah agama. Beli lauk 300-400 sekali untuk masuk dalam peti sejuk, untuk masuk dalam rumah. Tapi orang minta sedekah buat sejid tak lebih dah 10 kok. Tak lebih dah 10 kok. Makan dah kopi sekali bayar habis 780, 100. Tapi kutip duit ta'am lebih dah 20 kok. Anak Jumaat kat jeling belakang kami. Keluar ngamil lain tak ada parak duit sebab dia ni parak duit. Kadang kapung mari ramah duk sejik, ame tawate, tawah sekuk, tawah tepung. Ada Jumaat jeling kami. Tepung dah sikit dah, kaca jamu ke habis. Nak okey ke apa? Nak jamu ke apa tak jual kebun mari jamu. Apa kita tu? Kita jadi pola ni. Cuba garu tengok ke pohon, ke pipi, khabar tak pergi kita ni. Berputih tengok, hidup ke mati kita. Ambo nak cari kata apa, rakyat ada tua-tua ni. Tak sewi tua-tua sakit. Nak rakyat kata kita sesak. Kita sesak dalam kehidupan. Kita sesak dalam maksud hidup. Kita tak tahu kat mana. Semaya pun kena hanyut. Keluar pun kena hanyut. Mari berkah pun mari hanyut. Nyata dalam maya pun dah hanyut lagi. Celek, start tidur, kelek. Celek, start tidur, kelek. Tua-tua yang mulia. Bila kita pergi khidmat di Nizamuddin, orang nak masuk temu Hadraji rahmatullah alaih, orang tunggu pintu dia kata masuk ada kerja gapo, nak kecek gapo, nak tanya gapo, boleh wayak kita dulu. Kenapa tuan-tuan? Mula Hadraji rahmatullah alaih, bila karkon pergi ziarah dia, wayak berita gembira hadrat ummah kita hidup gas, hidup taklim wanita, hidup halqa-halqa taklim minggu Jumaat Mastura boleh keluar ramah, Jumaat Jatah boleh keluar ramah. Dan orang disejik dulu boleh 2 sah, lalu ni boleh 8 sah, boleh 10 sah. Kami usaha, ya Hadraji kami usaha sungguh, kami belajar. Walaupun kami tak erti, kami buat kursi, kami buat husuli. Kami nak rumah-rumah ke pintu-pintu. Dan kecek ke besar Allah pada orang. Hari ni nampak orang-orang mulai masuk dan sejik. Retina mulai kelubung, budak-budak ada fikir nak ngaji hafiz. Orang mulai menega dengan cara betul. Jaga amanah. Orang kapung mulai nak satu hati, pergi mari. Orang bertabur mula dengan sarabah yang sejik. Kami gembira, kami mana kata pengorbanan kami ada nampak dah sikit-sikit. Maka kalau beritalah ni siapa Hadraji tuan-tuan, sehari siapa gelak Hadraji segar supaya boleh makan ubat habis sekali. Tapi kalau gaya atas hadrat alqa hamba ni kata untuk balah jadi 2-3 puak.
Hijau tak berjalan, tazkir orang pun tak boleh. Biasa awak 2 jam setengah lapar, orang ni tinggal 2, orang gaib perak dah. Orang awak 2 jam setengah, kilah sama sendiri. Orang pengikut tak hormat ke amai putus amai pun tak ada tengok. Orang di bawah dia lah nak suruh semata hingga setengah-setengah tu. Duit pun habis, orang tina pun tak faham, lari pada kerja. Kau dengar berita lah ni tuan-tuan Haji, terus sakit. Ni kalau mau ayat tuan-tuan kata mau kelola tarik tuan-tuan. Haji demam selalulah bila dengar berita yang tidak gembira. Kerana kesedihan, seorang mak bila dengar kata anak sakit, sini lembek habis jalan tak gerak dah. Dengar anak mati batung, pitai sahaja. Walaupun suku-suku tubuh tapi hubungnya hasrat hati ni lebih besar pada hubungnya tubuh lagi. Syekh Waliullah rahmatullah alaih, seorang ulama, orang wali, orang warak. Ada anak murid dia seorang. Tuan-tuan cuba bayarkan hubungi hati dia setara mana. Dia duduk di satu tempat rakyat dah. Mau tahu tak pergi? Kata Syekh Waliullah tu, kamu tu mati dah. Dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asyhadu la ilaha illallah. Betul mati dah. Dia sendiri mati. Padahal berita tu bukan berita sungguh. Jatuh dengan khabar mana, tapi royak dia kata Tok Guru mati tu, ya mati sahaja. Kita hari ni kita sanggup tempat ada gah dah, tinggal gah, mati gah. Dengan kerkong duk sebab besar jangan panjang duk berjalan kedai kopi. 2 jam setengah biasa hidup dah sampai lapar orang. Biasa boleh buat umur ke umur pitu-pitu. Hari ni kerkong royak mudah-mudah je. Sibuk dengan kerja, pasal rokang pun murah, diri pun murah. Sedih. Sedih hari yang murah ni tinggal kerja dakwah. Allah. Sedih hari kamu murah tinggal 2 jam setengah. Seolah kata kita buat tubuh saja dakwah, tapi hati tak ada hubungan dengan cabut dengan kerja dakwah. Maka tuan-tuan kalau selamalah ni kita duduk, maka kita tak akan dapat kejap nusrah Allah SWT. Tak boleh kenal nusrah Tuhan. Kalau kita buat kerja dakwah, sepanjang hidup kita kerja dakwah, tak pernah jumpa dengan nusrah Allah SWT. Seorang menikah tapi cerai dengan tak tidur dengan bini dia. Itu hari ni tuan-tuan, hak klik hari ni azan. Kita klik lagi, kita pergi duduk kerja makam ni. Pergi duduk kerja tempat tu, umah ke umah, pintu-pintu, tangga-tangga, orang ke orang. Kecek kebesaran Allah. Nah, hakikat yang sebenar, dengan kesedihan yang sebenar, dengan perasaan hak mendalam sungguh. Allah tak tengok janggut panjang serba besar. Allah tak tengok baju kita pakai tu cuk Pakistan ke cuk Arab. Ataupun baju Melayu kan sarung. Tapi Allah Ta'ala tengok amalan. Amalan yang Allah Ta'ala paling kena sekali, lebih dari segala amalan, iaitu amalan pengorbanan di jalan Allah SWT. Orang sedih di jalan Allah, orang letih di jalan Allah, lapar di jalan Allah SWT, Allah Ta'ala gantikan dengan lapar daripada masyarakat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahai unta ataupun tahai kuda kamu yang kamu naik di jalan Allah Taala, berok tubik mari. Tahai itu adalah timbul jadi kebaikan kamu untuk di akhirat. Itu Abdullah bin Mubarak tulis surat kepada Fudail bin Iyas. Fudail bin Iyas ni nebulai di Masjid Ar-Raih, nebulai di Masjid Nabawi. Ibadat sini, ibadat situ. Ibadat sini, ibadat situ, dan orang alim. Tapi Abdullah katakan, hei Fudail bin Iyas, ya abidan haramaini law absartana. Hei orang yang ibadat di 2 masjid haram. Law absartana, kalau mu tengok kami di jalan Allah, la alimta annaka fil ibadati tal'abu. Mu tahulah kata mu dah buat tu. Budak dah menjual ya. Budak dah menjual nasi kerabu tepi tangga ya. Budak dah menjual kat tepi balasah. Itu tua-tua yang kerana apa inilah maksud hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baju semakan apa pergi semaya ke? Nabi ni pegang dengan tahik tu pergi semaya ke? Nabi nak cuah dengan najis kecing tafala tu pergi semaya ke? Tak. Rabbaka fakabbir. Nabi pergi banyak kebesaran Allah pada manusia. Nabi pergi sampaikan berita gembira hak syurga. Maka sampaikan berita gembira hak bidadari dan makanan dari syurga. Dan begitu kat Nabi goyak akibat dan kesudahan orang diraka pada Allah Ta'ala. Azab yang sangat pedih, Jahannam yang duk berjerit.
Jahim yang duk tepik, neraka Win yang duk bersorak untuk terima kedatangan orang deraka pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan yang mulia, orang deraka pada Allah Ta'ala di akhirat sikit lagi, gigi yang sekutung sama besar dengan gunung Uhud, tebal kulit dia. Kau belah kulit orang tepik, tebal kulit dia, 3 hari 3 malam perjalanan. Kenapa? Allah SWT tak bakar dengan tubuh ni, kerana kecil sangat, tak badai dengan api neraka. Tak bakar tubuh tinggi 2 meter lebih kurang ni. Tak bakar tubuh yang besar sekali. Hingga orang berzina saja tu, heret zakar dia besar gunung Uhud. Zakar heret besar gunung Uhud. Bila dia masuk dalam neraka, ahli neraka semua berjerit. Ya Allah, wahai Allah, ya Allah, wahai Allah. Tambahlah api lagi, tambah panas lagi, tapi minta je. Minta ambil orang berzina ni tubik pada neraka, kerana busuk dia tu lebih berat pada panas saya api neraka lagi. Sekali dia minta, sekali dia turun dalam neraka, siapa ke patak tu 1000 tahun. Nak turun ke patak neraka tu 1000 tahun nak sapa. Bawa sapa pula, api neraka tikai naik nak sapa ke mulut neraka tu pula 1000 tahun pula. Sehari dan akhirat sama dengan 500 tahun dunia. Lepas tu 1000 tahun berapa? Bawa naik mari sapa mulut neraka, wahai Allah, mintalah kurang sikitlah panas. Panas sangat kami tak tahan. Allah ayat malaikat, wahai malaikat, tambah lagi 1000 kali ganda. Setiap kali dia minta kurang panas, Allah Ta'ala setambah 1000 kali. Walaupun tahu, naik sekali pula tahu kata Allah minta tambah juga. Minta lah kalau nak beri kurang. Tak sekali minta lagi, 1000 kali ganda lagi panas. Lepas tu tak wayak ganda tuan-tuan. Tak bimbel ganda, tak nyanyi ganda. Itu Nabi seolah-olah dia tengok neraka, seolah-olah neraka duk dapat dia. Dia nasihat kepada orang, dia daya orang supaya larilah pada neraka, jauhkanlah pada azab Allah SWT, dan masuk dalam syurga. Yang mana dalam syurga penuh dengan nikmat. Nabi kata dalam syurga tak ada siapa tipu kamu, tak ada kecek mendek dengan kamu, tak ada sindir sakit hati, tak ada kecek buat hina dan sebagainya. Allah Ta'ala pun wayak dalam syurga, kecek pe semua manis. Temu sama kita, temu dengan orang kita tak kenal, orang kita kenal dalam syurga. Tak ada kecek sia-sia, illa kilan salaman salama. Tapi salah lagi mari antara satu sama lain. Pakaian pun comel, tubuh pun comel. Hingga bau huak mulut kita ni berbuat sedap lebih daripada kasturi. Peluh lebih daripada kasturi. Makin ni tak masuk api, tak masuk kicap, tak masuk duka, tak masuk becing, tak masuk budu, tak masuk gapo. Semua makin naik cuci. Buah kayu mari pada buah-buah yang tak ada pahang. Sini padi ada pahang, beri ada pahang, daun ada pahang, semua ada pahang. Tapi buah-buah syurga tak ada pahang. Tak tahu mai mana. Pagi-pagi bidadari akak-akak makin naik pada ahli syurga. Setale bagi tunggu di situ. Ahli syurga buka ambil makin naik. Waktu masuk tak dalam tak kata dan mulai makan. Tengok makan ni, paling tengok bidadari hak bagi atas tali duk diri lagi di situ. Maka ada segala kata, mu tak nak pergi. Berapa mu tak pergi? Maka kata bidadari itu, wahai ahli syurga, macam mana aku nak pergi? Pasal aku ni pun sekali dengan tali itu juga. Tali, Allah Ta'ala suruh tali kamu, sekali dengan aku bukan tali saja. Ahli syurga belah buat terima untuk makan, belah pak, buat sekah tu bek, makan isi habis, kulit letak satu celah tu, keluar seorang bidadari, satu celah keluar seorang bidadari, satu celah keluar seorang bidadari. Satu bilik 70 pintu, satu pintu 70 katil, satu katil 70 bidadari. Tuan-tuan yang mulia, kalau bidadari tu cocok, clicking dia, tembus seruai atas dunia ni, maka orang jatuh semua atas dunia gila habis, kerana kecantikan dia. Ini nikmat syurga. Satu nikmat hafsah lagi tuan-tuan. Bidadari kalau cucah seruai. Kalau cucah seruai clicking ni, wajah jadi gila. Tapi kalau orang tina yang mukminah solehah daiyah, yang bantu suami dia kerja agama tuan-tuan, rambut dia seruai jari ni cocok tembus langit biar wajah tengok. Semua wajah atas dunia mati habis tak ada seorang apa hidup.
Comelnya, eloknya orang mukminah yang solehah, da'iyah, yang sentiasa dengan tok laki yang ikut susah mana pun. Ikan kering pun tak apa, makan 40 hari. Telur rendah pun tak apa 40 hari. Ataupun budung dengan kakong pun tak apa. Saya tok laki boleh keluar jalan Allah Ta'ala. Mak buat tak apa, saya nak boleh ngaji hafiz, boleh ngaji alim. Dan besar-besar lagi boleh pipik umat. Dan mak wayak pula, mau ngaji hafiz, mau jangan niat ni hari tu email boleh puasa. Duitnya tu tak padai lagi dengan nikmat tu hewi kemung. Satu ayat nak bayar dengan duit 30,000 tak boleh lagi. Dan kalau boleh mau jadi tu email boleh puasa, mau jangan ambil duit. Orang hadiah pun mau jangan ambil. Kalau ambil pun pergi ke sekolah. Atau pergi buat jariah kot lain. Oh nak makan berapa ribu boleh puasa, ambil duit mek lagi makan. Pergi berah rumah kalau boleh. Dan kira macam mau makan tak ada apalah sekadar tu. Tapi jangan maksud duit. Kerana jika maksud duit mau ambil untuk jadi hafiz dia tu email, maka semaya mau jalan lagi ngelak pung supaya dengan kabur hanyut tak tahu darah gitu. Harga Quran lah dirimu habis licin kerana jiwa agama keluar dari kamu dengan duit tak ada apa pokok kali. Tuan-tuan yang mulia, inilah orang da'iyah solehah. Dan orang ni keliling dia 70,000 bidadari dak pacek dia pacek. Kaklah tu, kaklah ni, kaklah tu, kaklah ni. Bidadari dia paling muka ke dunia, mari tengok dunia ni. Matahari jadi gelap. Tapi bila dia paling kepada seorang mukminah yang salihah, orang tu muka cerah lebih dari dia 70,000 kali ganda. Itu tuan-tuan inilah asbab Nabi tidur tak nera ni. Hujan ciak-ciak bangun lek malam lagi goh bitu Abu Jahal. Kok kata bitu Abu Jahal aduh kan mak ke siapa mari nak haduh ke apa. Buka tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di tengah hujan. Abu Jahal, aku tidur tak nera ingat kamu. Ucaplah kalimah. Tu'lah perintah Allah, ta'ala pada Allah mu berjaya. Ta'ala pada Allah. Buya kata Muhammad Amung ni tak sehari pun kerja ni, malam pun kerja ni. Haru tak berhenti-berhenti, katok bitur dai. Nabi berjalan tengah hujan ke rumah. Pasal Nabi kata, mau buta, aku celak. Mau semua buta, aku seorang hak celak. Mau turutlah aku nak harap mu pada kejayaan. Kadang Nabi kata, aku ni seorang. Orang duduk tunggu. Ada satu kumpulan manusia pingat api, lepas tu pakat tujuh lah api. Aku pergi dah gelepar lagi nak tujuh lagi. Itu ni hakikat kerja dakwah tuan-tuan. Ni kanda mau pun jahil dengan hak kerja dakwah tak erti. Nak ayat tak boleh. Mana Ilyas kata apa yang Nabi buat 100, aku erti so je. Dan hak so tu kamu kerak buat 100 pula. Aku boleh sapa pada kamu dengan kecik peh hanya 1 je. 99 lagi. Tu sebab dah hati nak ayat tak boleh. Tak payah nak horai. Tak ada perkataan nak ayat. Bagaimana seorang Nabi yang sanggup sakit, sanggup lapar. Lepas kodok sahabat bakal garu perut. Buka baju garu perut. Nabi tengok kan tali perut dia ni. Ada batu. Stokor belakang. Ya Rasulullah, ada batu belakang ni. Rasulullah selak baju dia garu katik. Maka sahabat nampak ni perut Nabi 2 tokor. Banyak dah sahabat lagi. Maka sahabat katuk baju klip. Dan pehel dia kata, kami sakitnya ni, Nabi sakit lagi. Kami sedihnya ni, Nabi sedih lagi. Kami laparnya ni, Nabi lapar lagi. Jadi tuan-tuan yang mulia, ini kerja kita. Berapa hari dah kita nak mati? Berapa minggu lagi kita nak pergi? Berapa bulan lagi kita nak duduk di dunia? Ini peluang untuk kita. Ini masa untuk kita. Tapi itu siapa ada kerja dakwah lah tangan dia, apa dia buat main-main tu. Dia sedang menolak satu nikmat hafsah sekali dah dunia. Seorang bapak bila anak sakit tapi dia tak ada masa nak padu. Nak buat kerja macam makan. Dengar khabar kata telefon kata anak dia mati. Sepung anak selak. Sedih klik mari. Pukul banyak anak ayah tak ma'alah ke ayah ni. Masa mu hidup ayah tak ada nak khidmat pada kamu. Sibuk ayah ni. Bengang ayahmu ni, gila ayahmu ni. Tengok mu mati. Tapi kita lalu kita dapat nikmat besar sekali. Tak ada lah dunia tu Tuhan nikmat lebih dah kerja dakwah. Wallah, tak ada satu nikmat dalam dunia lebih besar dari nikmat kerja dakwah. Lah ni dakwah tangan kita dah kuat lawi sungguh. Kita nak hidup apa hari lagi?
Tangguh-tangguh tu. Janggut hitam tak sorang habuk dah dagu tu. Putih habis dah. Tangguh lagi 2 jam setengah, tangguh lagi mesyuarat hari ni, tangguh lagi kah. Sibuk dengan gapo lagi kita. Contoh yang mulia kata Maulana Yusuf rahmatullahi. Tak kazak agama hak mari kita ni bukan amal wi. Bukan merkah wi, tapi Allah yang hantar mari. Allah yang memilih kamu untuk uruskan satu takazah ni. Allah pilih kamu untuk ziarah orang sakit di kampungmu. Allah pilih kamu untuk ziarah keluarga-keluarga yang suami dia keluar jalan Allah Ta'ala. Allah pilih kamu untuk buat 2 jam setengah. Allah pilih kamu untuk berjalankan urusan takazah agama ni. Kalau Allah tak pilih, walaupun banyak kelebihan, mu tak boleh buat kerja agama buat selama-lama. Dia kata nak keluar 40 hari, nak 2 jam setengah nak duduk taklim, mu tak boleh duduk kalau Allah Ta'ala tak pilih. Itu tuan-tuan azal agama, kerja agama sebagai maksud hidup. Bukan azal dalam merkah kita tangan suka-suka. Waktu tu baik kita mau ngetai terlupa habis. Bukan azal sekadar dalam merkah atau ke rumah terlupa habis. Azal ni sebagai amanah dengan Allah Ta'ala. Bila kita klik lagi, letak jarum, letak meta kita. Macam mana cara kita nak buat kerja? Macam nak atur cara buat kerja? Dan buat kerja dengan perasaan sungguh. Buat kerja dengan kesedihan sungguh. Maka di situ tuan-tuan, Allah Ta'ala akan buka pintu nasrah pada tuan-tuan. Iza jaa nasrullah wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bila datang nasrah Allah Ta'ala pada kita, kita boleh tengok keluarga tak ada agama masuk. Orang tak usah semaya kan mari masjid. Orang ada menyamuk, nak curi kan tunduk pada Allah Ta'ala. Tekak-tekak kat Islam akan tunduk pada hukum-hukum Allah SWT. Orang-orang beriman tak akan percaya pada selain daripada Allah SWT. Maka tangan-tangan mereka akan minta kepada Allah. Dahi mereka akan sujud kepada Allah Ta'ala. Maka situ Allah Ta'ala akan tukar azab jadi rahmat. Situ Allah Ta'ala akan tukar segala kehidupan. Sehingga ada berita serigala dengan kambing boleh duduk sekali masa Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah. Tapi bagaimana pengorbanan Umar? Bila anak tanya Umar, itu ayah, hari ni hari raya lah, ayah terlupa dah ke? Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ingat, ayah, anak di kampung biasa pakai baju baru belaka. Anak di kampung biasa ni boleh tukar baju pakai. Hari ni kami anak Khalifah tapi baju baru tak ada. Mek saya untuk jahit baju carik nak pakai raya. Tu kata anak daripada pada Umar bin Abdul Aziz. Umar ambil kertas keping halus tulis. Weh kau ke khidmat cuma tanya itu apa ni? Tanya di Baitul Mal. Ada tak pergi sakit baki duit gaji aku lebih-lebih. Pasal apa surat ke Baitul Mal? Baitul Mal kata ana. Mau tanya duit lebih hak khalifah. Duit gaji hari-hari yang makan tak cukup. Kami nak wih mahal dia nak murah, kami nak wih mahal dia nak murah. Dia ukur padan je. Lebih sikit dah taklek, lebih sikit dah taklek. Nak ambil duit yang lebih untuk baju anak bini dia. Tak apa, rakyat kau rumah kau nak berteh. Duit Baitul Mal tak apa nak wih. Buka dulu tak apa. Tak, dia tak nak suruh berteh, suruh tanya. Buat klik, rakyat tak. Ya Khalifah. Tak ada lebih sikit abuk duit kamu di Baitul Mal. Maka dia pergi anak dia peluk dia, tak apa lah. Kita cedeh pakai comel lah, serga lah. Dunia sekadar ni, mun ayah membuat duit Baitul Mal tak boleh pakai, aku tak sanggup dapat Allah Ta'ala sikit lagi. Kalau aku mati tak ada bayar duit Baitul Mal, siapa nak bayar kat aku? Pakailah apa ada. Saya paling tengok bini yang jahat baju carik untuk pakai hari raya. Seorang ketina mai ziarah rumah dia. Kecek dengan bini dia, ada menumbuk sambal. Tengah duk kecek dengan bini dia, nampak seorang laki-laki duk karat air di telaga. Karat-karat jeling ke bini rumah, cara-cara jeling ke bini rumah. Ketina tu cuek. Wahai Masyuri, ni anak kali seorang ni tak boleh harap ni. Tengok je kakak-kakak jeling tak kamu. Kakak-kakak jeling tak kamu. Maka kata bini Umar, mana yang gaji? Tu suami aku. Itulah Umar bin Abdul Aziz. Itulah khalifah. Dia basuh baju sendiri. Dia tak upah dia basuh baju. Betullah baju dia pakai tu. Dia basuh ni dia duduk dalam rumah. Dia mau baju yang kering, baru dia boleh pakai baju pula. Selah je baju dalam kehidupan dia. Ini khalifah.
Dia jeling kat aku tu ke, masa je duk dengan aku tak ada langsung. Masa tu lah tuan-tuan, kambing dengan serigala duduk sekali lah benar. Ini pengerban ni. Hari ni tuan-tuan yang mulia, gapo kesusahan kita tak nak cari. Kita cari jalan lain untuk ukar masalah. Apa susah cari jalan lain untuk ukar masalah. Kita ke dakwah nak ukar masalah dengan dakwah. Belia tak boleh kerak dengan bajak, belia tak boleh belah dengan pisau. Belia kena kerak dengan belia, bah putus. Orang dakwah ukar masalah dengan dakwah. Bukan ukar masalah dengan benda lain. Orang dakwah kalau ukar masalah dengan benda lain, orang dakwah bodoh sekali ni. Dia tak erti nilai dan harga kerja dakwah yang ada oleh tangan dia. Kita orang dakwah ukar masalah dengan kerja dakwah. Semalam baru tidur dalam bilik dengar Ustaz Mahmud udah bayar, masa tu ingat noyak pada tua-tua. Sri Lanka biasa berlaku masalah. Mereka selesaikan masalah dengan 4 bulan. Jalan kaki, tuyuk, bangun malam, nangis sehari buat kerja dengan manusia, di malam kerja dengan Allah SWT. Allah selesaikan masalah. Islam selamat. Mereka sama mereka agama sendiri, Islam selamat. Di Nizamuddin, orang tua kita kata, kalau kamu turut tertib kami, kalau kamu turut nasihat kami dalam kerja dakwah, kami jamin insya-Allah Allah Ta'ala akan selamatkan kamu supaya Allah Ta'ala selamatkan lidah dicelah gigi dalam mulut. Supaya Allah Ta'ala selamatkan Nabi Ibrahim dalam api. Supaya Allah Ta'ala selamatkan Nabi Yunus dalam perut ikan. Supaya Allah Ta'ala selamatkan beberapa orang dalam gua dalam suratul Kahfi. Allah Ta'ala akan selamatkan kamu. Allah Ta'ala akan selamatkan kamu. Hari ini kita ukar masalah, bahawa ada masalah, kita ukar masalah dan tinggal dakwah. Mudah-mudahan Allah apa mula kita tu. Amin. Mudah-mudahan Allah jangan ambil salah dengan kita. Kita tengok kerja dakwah lebih murah pada selipar lagi. Kita buat kerja dakwah main-main lebih pada budak main jual lagi. Main berkah pun tak tahu kita main buat apa. Keluar 3 hari pun tak tahu keluar apa. Tinggal bayar pun kita tak kerti kita dengar apa. Hingga klik pergi pada job pun kita tahu kata kita klik nak buat apa. Klik tak sepatutlah. 10 tahun nak istiqamah dengan berkah, klik tak sepatutlah. 3 kali dah keluar 4 bulan, tak sepatutlah lagi. Allahu Akbar. Inilah boleh tengok kata Rahman, Rahim, Ihsan, Tuhan setara mana. Satu marah dia dengan tinggal dakwah ni tu. Nabi Yunus mandak sikit, ikan telah sampai 40 hari. Tapi kita tinggal bulat 2-3 tahun tu tak buat apa. Ini rahmat rahim kepada orang-orang yang jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul niat tu dakwah maksud hidup. Kita akan buat kerja dakwah masa yang lebih ni hingga sampai mati tu. Insya-Allah. Dan niatlah tu merkah nak bayar 8 je sehari 14 tahun, 8 je sehari 14 tahun. 10 hari sebulan tu jangan rasa kata banyak. Tak ada banyak sekali. Tu jangan rasa kata lebih pada kemampuan. Tak ada lebih kan. Bila hati kita nak, hati kita suka, benda ni kecil sangat. Nabi Ibrahim keluar 13 tahun. Klik ketemu anak besar. Klik ketemu anak segar. Tak mati kali. Padahal masa tinggal tu, roti tak ada sekeping. Air tak ada setitik. Kuah tamar kita tak ada sutik, tak ada segala apa. Tinggal anak dengan bini situ. Tinggal dengan bulat-bulat. Tawakal Allah. Ini perintah Allah besar sekali nak gilah kita. Ini suruh Allah Ta'ala yang paling berat sekali nak tinggal kita. Dengan bini pergi tak kaki. Ibrahim nak tinggal kami sini kan ni. Tak ada siapa seorang habuk. Tak ada pakai kayu ke sepahang. Air pun tak ada. Nak tinggal kami sini kan ni. Ibrahim tak kecek sikit habuk. Tepuk belakang kuda berjalan. Pergi lagi bini. Tanya sepatutlah lah. Tak jawab sekarang apa. Enggak, lagi pula kuda, pergi sekali lagi. Bini tukar soalan lah. Ya Ibrahim, adakah ini perintah Allah? Ibrahim tak ada jawab, kata ya dah. Hangguk je. Isyarat dengan tekak kata ha. Maka bini jawab sendiri, gilah Ibrahim, kalau ini perintah Allah, Allah akan jaga kami. Gilah Ibrahim, kalau ini perintah Allah Ta'ala, Allah akan jaga kami. Mula setak keluar jalan Allah Ta'ala. Allah tanah dah keyakinan dalam hati isteri dia. Sampai itu klik manggil lepas dah 13 tahun. Ada pula bagi plek lebih dari tu lagi.
Bila Ibrahim kata, wahai anakku, aku lihat dalam mimpi Allah Ta'ala semulai kamu. Aku tengok dalam mimpi Allah Ta'ala semulai kamu. Maka anak jawab tanah, terus ayah, terus dia lihat aja mimpi. InsyaAllah, hamba sabar. Semulai ayah nak semulai. Hamba sabar, Allah tangan. Allah tangan, ayah je piping. Ayah pergi tangan piping. Tua-tua lo piping nak pergi beli kereta nyodok, plastik tak apa. Nak pergi beli benda plastik tak apa. Dia piping nak pergi semulai. Anak potok muka gede. Inilah iman yang Allah Ta'ala tanam di hati, rumah tangga orang yang buat kerja agama. Ini sebagai contoh dan teladan kepada kita. Kita nak bimbang ke bimbang. Apa tak boleh keluar, bimbang takut anak tak ada apa nak makan. Bimbang takut bini demai tak ada apa nak tolong. Tapi iman bini, iman anak kita tak sampai fikir, sikit habuklah otak kita. Tua-tua yang mulia, bimbang makan, bimbang pakai, bimbang tempat duduk. Ini bukan bimbang orang Islam. Ini bimbang orang kafir lah ni. Orang Islam dia bimbang takut anak dia jatuh neraka, bini dia jatuh neraka, hidup dalam maksiat, neraka ke Tuhan. Kalau ni hak dia bimbang sangat ni. Itu iman tak ada siapa nak boleh wui, keyakinan tak ada siapa boleh tanah, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu keluar jalan Allah Ta'ala, bukan kita dapat faedah saja, anak isteri kita dapat faedah, bukan keluarga kita dapat faedah, bahkan seluruh umat dapat faedah. Kata mana Yusuf, bila imej umat center, bila imej umat terik, betul molek, maka masalah umat karai. Selagi imej umat tak betul, masalah umat tak habis. Warilah siapa hak bijak sekalipun untuk buka masalah, maka masalah tak akan habis. Masalah umat akan habis bila iman dia betul dengan Allah SWT. Tapi itu tuan-tuan, bukan banyak tagazah hak merkah buat. Jalanlah. Nak apa tanya dulu, lepas tu klik buat. Buat puas hati. Bukan buat-buat mari tanya, bos lerak nak fikir payah. Kalau putus saya merkah, gila naiklah kita. Gila jatuhlah kita. Putus saya khidmat sebulan, putus saya ke apa. Itulah sifat orang kerja dakwah. Yang orang Rom dan Persia kata, kalau bukan jin, malaikat. Tapi manusia bukan siap. Sifat ni, sifat taat 24 jam sentiasa. Ikut gigah pintu pihak mana. Dan orang ni lah tua-tua yang riwayat, setengah riwayat. Kata dia tolak malaikat, dia tunggu pintu syurga dan masuklah syurga. Orang malaikat hadu kepada Allah, wahai Allah, ni apa ni manusia berkumpulan ni. Tolak kami daripada pintu syurga, masuk. Panggil pok dia masuk. Maka kata Allah pada malaikat, wahai malaikat, lepaslah dia masuk, ada berapa orang yang masuk habis. Puak ni, puak yang aku sangat malu pada dia. Kerana di dunia dulu dia sangat susah, sangat payah. Apa kesalahan dia fikir belaka. Demi untuk bangun dan hidupkan agama aku yang telah lenyap. Sunnah kekasih aku yang telah dihina oleh orang. Puak ni duk kacau sangat. Dia masuk surga cepat-cepat, wahai malaikat. Aku takut dia akik tangan, suruh aku apa semua ahli neraka, aku nak turut dia hari ni. Lepas cepat-cepat dia masuk. Jadi tua-tua yang menabik itu, usahlah, sungguh hati. Jangan pergi dengan tarik, jangan buat sepuluh nak orang pulah patak itu. Kita pergi dengan fikir kita pergi dengan risau kita. Dan kita tahu maksud hidup kita. Kalau kita boleh duduk tempat ni tuan-tuan, madrasah akan jadi sebuah cahaya untuk umat. Ulama-ulama akan jadi sebuah waris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka laktai ilmu terbuka luah sebuah ngarau nyak mana pun tak habis. Jadi tua-tua yang mulia, orang hak ngarau dalam laktai ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kau ngarau dalam ya kau sia, kau habis, haus dan dahaga dunia. Tapi lo ngarau dalam laktai ilmu Nabi, lidah jelek, aliyah tubik, duk lapar pelahak, haus dunia, ini salah jalan tuan-tuan jalan. Habis itu tuan-tuan hari ni banyak je pelajar, mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih pelajar kita hari ni. Dia da'i dia boleh sebar agama dia ke seluruh alam. Amin tuan-tuan. Amin. Dan Allah Ta'ala pilih ulama-ulama kita hari ni. Dia bangun diri pipik umat. Hak betul kata betul, hak salah kata salah. Jangan umat jalan silap jalan. Dan minta ulama-ulama besar-besar bangunlah tuan-tuan, pipinglah kami. Kami kata ngaji. Kami tak ada ilmu banyak apa tuan-tuan, tapi kami diri sini kan tugas. Tugas kami bertanggungjawab sini. Ustaz Mahmud bayar hamba Bapa Jimmy support.
Kami tunggu ulama-ulama datang untuk sebagai pemimpin kami. Mari jadi tok imam kami semaya untuk jalan kami. Kerana pakai kami tua-tua juta-juta umat lagi nak turut kami. Juta-juta umat lagi nak tanya-tanya untuk kerja agama. Marilah tuan kita pakat buat kerja. Kita pakat bangun. Buat umat kepada arah kejayaan yang sebenar. Buat umat bertemu cahaya agama asli sungguh. Bukan cahaya lilin, cahaya kuning, cahaya pintu gada. Kita mengandung agama sungguh. Kalau tua-tua tak mari pimpin kami, tak mari bantu kami, tak apa Tuhan, kami kehadu kami, tua-tua semua. Kami kehadu tak apa Tuhan, kami salah kerana mereka tak bantu pada kami. Mereka tak peduli pada kami. Kalau kami salah, kami kehadu tua-tua, wahai ulama. Tidak apa Allah adalah sekali. Kami salah, kami silap, mereka tak bisa rayak pada kami. Mereka tunggu nanti nak sorak kami. Itu tuan-tuan kata mana Ilyas, ilmu yang ada di ulama ada sayap kiri untuk kerja dakwah. Kerja dakwah adalah sebagai sayap kanan. Dua sayap ni satu malah umat boleh terbang jauh pergi kepada arah kejayaan. Kau putus sayap sebelah tu, jangan kata nak terbang nak akhir tubuh pada bumi pun tak boleh. Wahai ulama-ulama hak tidur menera tu khabar katiklah. Ulama hak galik khabar kata umat nak jadi gapo hari ni. Bangunlah. Apa lagi nak oleh asbab tu terbangun. Nanti tu hai kocok bombing lu ke. Nanti tu hujan api lu ke na. Nanti mari angin merah ke kana tu nak bangun. Tua-tua yang mulai walaupun kami bangun 2-30 tahun dah, kamu tua-tua bangun seminit. Harga tua-tua lebih tinggi daripada kami banyak dah. Pelajar-pelajar pun suka tiap-tiap kali buka ilmu, buka kitab. Bukan maksud kita nak mengaji tu, maksud kita nak ambil kenal perintah Allah dan tu nak kenal kita tu tugas kita dan kita nak hambakan diri pada Allah SWT untuk selesaikan masalah umat di seluruh alam. Dan niat tuan-tuan kita semua akan kerba diri kita, masa kita dan kita akan pergi ke seluruh alam. InsyaAllah tuan-tuan. Siapa niat untuk seluruh alam, bakit tanya insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala, wahai Allah, hari ini hari Jumaat, terimalah niat kami semua. Amin. Dan tuan-tuan hari ini ada Jumaat keluar. Dan esok ada musyarat. Siapa nak keluar hari ini, keluar. Jangan duduk susuk tubuh dalam merkah nak duduk dalam musyarat. Bukan tugas kita. Tugas kita apa putusnya, kita pergi ngamanin muka. InsyaAllah bahawa Allah Ta'ala tengok pengorbanan kita. Mudah-mudahan apa kami amal sampai kepada tuan-tuan hari ini, kita dapat faedah bersama. Dan faedah-faedah ni muka dapat juga pada umat. Mujahadah tuan-tuan hari ni bayar panjang sikit. Mujahadah tuan-tuan mudah-mudahan Allah Ta'ala tukar dengan hidayah. Kesusahan tuan-tuan Allah Ta'ala tukar dengan hidayah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita, anak isteri kita, zuriat kita hingga sampai kiamat bertugas atas kerja agama ni. Amin tuan. Subhanakallahumma wa bihamdika.